Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Luahkan jangan simpan dalam hati, boleh cerita di kedai kopi. Cerita kedai kopi, cerita kedai kopi. Tiada hakim, tiada saksi, cerita sensasi di kedai kopi. Bawa-bawa ngate, cerita kedai kopi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan mana-mana anda macam biasa. Apa khabar weh? Hari ni kau kesorangan dulu untuk di waktu ini. Kejap lagi kita bersama dengan Johor balik. Untuk hari ni di petang Khamis 22 April 2021 bersama dengan 10 Ramadan 1442 Hijrah. Baik, kita ke bahasa standard balik. Hari ini ada yang istimewa untuk segmen tajaan kita bersama dengan Open University Malaysia. Dan untuk hari ini kita bersama dengan Encik Nick Fazi bin Nick Sin, pengarah Open University Malaysia OUM. Ini pusat pengajaran Temerloh. Jadi orang-orang Temerloh ni mungkin kenal dengan tetamu kita yang berada di konti. Apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, handsome, kacak menggaya orangnya yang datang pada hari ini nak terangkan lebih lanjut mengenai Open University Malaysia. Boleh ceritakan sikit, dan katanya untuk mereka yang nak ni dia terbuka pada semua ke macam mana, ke ada dia punya kriteria atau sebagainya. Jadi boleh orang kata pembuka katanya untuk universiti untuk OUM ni. Okey, Open University Malaysia ataupun lebih dikenali dengan OUM lah. Okey, sebenarnya tagline OUM ni adalah semua orang boleh belajar. Semua orang boleh belajar. Semua orang boleh belajar. So kenapa kita kata semua orang boleh belajar? Maksudnya di sini dari segi umur kita bermula dengan 18 tahun sampai tak ada had. Tak ada umur. Tak ada had umur, daripada 18 tahun sehingga selagi berdaya nak boleh belajar boleh. Tak ada umur, tak ada masalah. Itu dari segi umur. Okey, kalau kita tengok contohnya di Kuantan, ada pelajar kita yang baru sahaja graduate PhD, Dr. Koh Kuan Beng. Di Temerloh, Dr. Encik Jalil, Pencik Pesara Kerajaan, umur 78 tahun, masih buat degree lagi dengan OUM. Itu dari segi umur lah. Maksudnya kita terbuka daripada 8, cukup umur 18 tahun sampai ke atas masih boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi orang kata ada kemahuan. Ya, betul. Kadang-kadang ada orang ni dia ni masa dia bekerja tu, ni kadang-kadang sebelum bekerja ni orang kata tak berkemampuan untuk melanjutkan. Jadi dia kata kerja dulu, dah kerja ada anak pula. Betul. Dia punya proses tu kan. Okey, dah pencen ni tiba-tiba terniat ada cita-cita dulu nak masuk ke universiti. Jadi ini jalan ni. Inilah yang berlaku kepada Encik Jalil tu. Lepas dia dah pencen daripada kerajaan ni, dia dah tak ada tanggungan anak apa semua, dia ambil keputusan untuk sambung belajar. Hak umur. Dari segi hak umur. Itu umur. Ada lagi dia punya kelayakan atau sebagainya tu. Syarat-syarat kelayakan lain di OUM ni ada dua jenis kemasukan. Yang pertama kita panggil kemasukan normal entry lah. Normal entry ni sama macam universiti-universiti lain juga. Yang mana kalau nak buat PhD kena ada master, nak buat master kena ada degree, nak buat degree ada diploma ataupun STPM ataupun STAM. Kalau nak buat diploma kena ada SPM 3 kredit dan sebagainya. Itu kemasukan secara normal. Dan di OUM ni special sikit. Dia ada kemasukan yang kedua, iaitu kita panggil flexible entry, yang melalui apel lah. Yang mana melalui apel ni Accreditation of Prior Expression Learning, singkatan dia apel lah. Yang mana dia menggunakan pengalaman seseorang itu untuk diterima kemasukan. Tak kira lah dia pengalaman itu dia daripada pengalaman kerja ataupun pengalaman dia pernah menghadiri kursus-kursus secara formal ke secara tak formal ke. So kita gunakan pengalaman mereka tu untuk jadikan syarat kemasukan. Dia hanya perlu duduk test. Kita bersediakan test sedikit, nak tengok dia punya tahap, dia punya kemampuan macam mana. Ada 40 soalan objektif, 10 soalan matematik, 10 soalan bahasa Melayu, 10 soalan bahasa Inggeris dan 10 soalan general knowledge. Daripada 40 soalan tu dia nak paling kurang betul 20 separuh 20 daripada situ. Dan dia kena sediakan portfolio. Portfolio ni lebih kurang macam resume lah. Macam resume, macam mana dia nak declare, dia nak
bagi tahu dia ada pengalaman ini, ini, so dia kena declare semua dalam portfolio tu. Dan portfolio tu akan dinilai oleh dua penilai. Penilai pertama adalah pengarah di pusat pembelajaran tu. Kalau di Pahang ni kita ada 3 pusat pembelajaran. Yang pertamanya di Kuantan, OUM Kuantan, iaitu Puan Razalina sebagai pengarahnya. Di Temerloh saya sendiri, dan kita ada di Kuala Lipis yang terbaru, kita ada di OUM Kuala Lipis, iaitu Encik Naim. So ditanda oleh pengarah, dan kedua ialah di pensyarah. Kalau orang tu nak ambil degree dalam bidang psikologi, pensyarah dalam bidang psikologi yang akan menandanya, akan tanda, tengok dia punya portfolio tu. Dia ada tak pengalaman berkaitan dengan psikologi dan sebagainya. Kalau dia ambil bahagian bisnes, ada pensyarah dalam bahagian bisnes yang akan nilai benda tu. So kita bagi markah dan lulus, dan dia boleh daftar dan ikuti pelajaran macam pelajar-pelajar kemasukan normal entry tadi. Sama saja. Okey, jadi ada dua dia punya tu, orang kata. Jadi kadang-kadang orang kata tak ada background daripada pelajaran dan sebagainya. Maklumlah ada pengalaman, tapi kadang pengalaman tu yang mahal, tapi kena ambil peperiksaan ni lah. Dan dinilai oleh pakar-pakar. Kita ada kan, jangan risau bab tu. Jadi nak bertanya lanjut nanti ni boleh hubungi OUM. Baik, dari segi program yang ditawarkan, katanya ada apa yang ditawarkan untuk mereka nak sambung ke OUM ni? Okey, di OUM kita ada tawarkan program di peringkat, daripada peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana sampai ke PhD. Dia ada 3 bidang utama lah. Yang pertama adalah dari bidang kita panggil kluster lah. Kalau setengah universiti dulu dia panggil fakulti, tapi di OUM ni dia special sikit, kita panggil kluster. Itu kluster business and management, kluster applied science dan education and social sciences lah. Ada tiga kluster ini yang menawarkan 50 program dalam pelbagai bidang dia tu. 50 program. Banyak kalau saya nak senaraikan 50 program nak sebut tu kan. Kalau saya boleh sebut yang famous lah, yang biasa orang ni adalah dari segi education, business, pengurusan, human resource, pengajar Islam, politik. So yang terkini adalah political science lah yang ditawarkan. So ramailah di kalangan ahli-ahli politik, pengamal politik yang menyambung pelajaran ke ambil bachelor political science ni. Jadi kita nak tanya juga dalam keadaan sekarang ni, pandemik sekarang kan, COVID ni kan. Jadi bagaimana ni untuk OUM tu sendiri, dan juga untuk mereka yang nak melanjutkan dan sebagainya, mungkin ada dia punya tu ke SOP dia atau bagaimana? Sebenarnya di OUM ni dia sangat fleksibel lah. Dia terkenal dengan flexibility, dan dia bertepatan dengan keadaan sekarang yang mana dengan COVID-19 kita terikat dengan SOP, kena jaga penjarakan sosial, semua kelas kena buat online dan sebagainya. Dan inilah yang diamalkan oleh OUM sebelum ini, yang mana OUM menawarkan program ni secara fully online. Secara fully online ni maksudnya pelajar berdaftar dan menghadiri kelas tutorial juga secara online melalui Google Meet, buat tugasan juga secara online, dan sekarang ni exam juga dibuat secara online. Take home exam namanya. So kita bagi masa 24 jam, pelajar boleh download soalan, jawab exam, dan sebelum tempoh 24 jam tamat tu, dia kena upload jawapan tu ke sistem OUM. Dan kelas yang tutorial yang saya cakap secara online tadi melalui Google Meet ni, kita dia fleksibel kat sini. Kita minta tutor buat pada hari Minggu saja, Sabtu atau Ahad. Walau bagaimanapun kita bagi kebebasan kepada tutor. Kalau dia nak buat pada hari weekdays boleh, tapi belah malam sajalah, supaya tidak mengganggu kepada pelajar-pelajar yang bekerja. So kita tak nak ganggu orang bekerja kan. So dia fleksibel. Dan kandai katalah pelajar tidak dapat mengikuti kelas tu secara live melalui Google Meet tu, tak ada masalah. Sebabnya sesi tutorial tu direkod.
Di-record dan kita upload, Twitter akan upload link untuk pelajar lihat kembali. Okey. So bagi mereka yang terlepas kelas tu, dia boleh record, boleh lihat kembali video tu, sama bila ikut masa dia free lah. Dia nak tengok waktu siang ke malam ke, balik kerja ke, semua orang dah tidur, malam-malam dia nak tengok, nak study sedikit. So it's flexible. So maksudnya masa belajar tu mengikut ke masa yang pelajar ada. Masa dia free bila, masa itulah dia boleh belajar. Tidak kalau dibandingkan secara konvensional sebelum ni, jadual tu dah tetap kan, pelajar kena pergi ikut jadual masa, ikut kelas apa, ikut je. Yang ni fleksibel, bergantung kepada pelajar itu sendiri. Jadi ada yang pernah masuk universiti nak sambung lagi kan, jangan risau lepas ni datang lambat kena denda. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Perkara itu takkan terjadi. Okey. Sebab markahnya hanya dikira daripada tugasan dan juga final exam sahaja. Tak ada, kalau dulu tak hadir kelas, tak cukup attendance kelas, kena potong 5 markah, tak dapat markah kan. Sekarang dah tak ada. Memang kena lah 3 kali kelas turut tak pergi, kena bar exam. Kena bar. Itu takkan ada berlaku untuk di OUM. Betul. Okey, kejap lagi kita akan sambung lagi. Apapun kita berhibur dulu, kejap lagi kita bersama. Okey, jadi terus dengar Pang FM. Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Luahkan jangan simpan dalam hati, boleh cerita di kedai kopi. Cerita kedai kopi, cerita kedai kopi. Tiada hakim, tiada saksi, cerita sensasi di kedai kopi. Bawa-bawa ngeteh, cerita kedai kopi. Borak-borak ngeteh, cerita kedai kopi. Masih lagi kita bersama untuk hari ini bersama dengan tetamu kita di Konti, bersama dengan Encik Nik Fauzi bin Nik Sin, iaitu pengarah Open University Malaysia OUM bagi Pusat Pelajaran Temeloh. Baik, kita tanya lagi. Ni apa yang istimewa? Yang pertama, kita ulang balik sikitlah. Kenapa pilih OUM? Dalam keadaan ni COVID-19 ini lagi memerlukan OUM. Gitu. Betul. Ayat mudah dia kan. Kenapa? Mudahnya gitu. Nak menyambung pelajaran mereka ke OUM, terutama untuk cawangan Temeloh. Orang Temeloh kan. Okey, kenapa perlu sambung di OUM? Yang pertamanya, OUM ni menawarkan program-program yang diiktiraf oleh MQA. Okey, ada setengah program tu diiktiraf oleh JPA juga. Okey, yang mana pengiktirafan MQA ni adalah sangat penting dah bagi sistem program tu. Ibaratkan macam kita beli barang lah, kalau tak ada chop siring, orang tak confident nak beli barang tu kan. So samalah ini juga, kalau program tu ada pengiktirafan MQA, maksudnya program tu laku lah. Kalau orang tu dah mohon kerja ke mana-mana, benda tu dia dilaku dan diiktiraf oleh MQA. Itu yang pertama. Yang seterusnya adalah OUM ni telah melahirkan 85,000 graduan sebelum ini, sejak daripada tahun 2000 lagi dah melahirkan 85,000. Di sini menunjukkan bahawa program-program yang ditawarkan oleh OUM tu mendapat permintaan dan oleh masyarakat, dan juga OUM juga pernah ditaja oleh guru-guru, pernah ditaja oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyambung pengajian di OUM. Di sini menunjukkan bahawa komitmen pihak kerajaan terhadap program-program yang ditawarkan dan kualiti program OUM ni setanding dengan IPTA di Malaysia. Yang mana 11 IPTA yang pada peringkat awal dulu di konsortium wujudkan satu universiti baru, iaitu OUM, yang berkonsepkan secara PJJ lah. Kalau dulu PJJ, yang sekarang ni dia lebih kepada fleksibel lah, secara part time. Dan juga di OUM kita ada pusat-pusat pelajaran di seluruh Malaysia. Lebih kurang satu negeri ada satu. Lebih kurang ada setengah negeri. Kalau macam Pahang ni kita ada 3. Di kita Kuantan, besar kan? Kita paling besar. Paling besar. Ada Kuantan, ada Temeloh, ada Lipis. Kalau negeri-negeri lain macam Terengganu, ada Kuala Terengganu, ada juga Kota Baru di Kelantan, dan setiap negeri mesti ada satu pusat pelajaran. Jadi senang kalau pelajar tu, contohlah pelajar tu berada di Kuantan, dia daftar di Kuantan, tiba-tiba dia kena pindah kerja di Perlis ke, di Kedah ke, di Johor, Sabah, Sarawak ke, tak ada masalah, dia boleh pindah ke mana-mana pusat pembelajaran yang terdekat. Jadi tak ada masalah lah kalau dia nak sebenarnya kalau dia tak buat tukaran pusat pelajaran pun tak ada masalah, sebab kita belajar secara online sekarang. Betul. Ni so di mana pun berada, tak ada, itu bukan alasan. Tak ada alasan. Masa tak ada pun bukan alasan. Betul. Di mana-mana anda berada, masa keadaan anda macam mana pun,
ada internet jalan. Internet jalan lah, betul. Yang pentingnya kena ada internet Ada talian internet. rakyat tu nyawa tu. Baik, ni untuk mungkin ramai yang mendengarkan. Ni apa, tak kira di mana kita, sebab kita pun boleh dengarkan kita, tak kira ada yang dengar kita ke Tanah Harap pun. Gitu kan. Sekarang ni semua internet. Itu yang istimewanya. Okey, di mana saja berada ada hasrat untuk melanjutkan di OUM ni. Jadi ni ada saluran yang pertama nak bertanya. Okey, lepas tu yang kedua nak tahu tawaran tu, dan yang ketiga tu macam mana nak daftar dan sebagainya. Jadi silakan. Okey. Bagi mereka yang berminat untuk buat pendaftaran dengan OUM, nak sambung belajar, nak ingin meningkatkan tahap kualifikasi pendidikan, utamanya mereka boleh hubungi mana-mana cawangan OUM yang terdekat lah. Okey. Sama ada melalui WhatsApp, melalui media sosial. So sekarang ni sebab kita pun dengan keadaan pandemik ni, media sosial lah merupakan satu tempat yang paling popular lah digunakan oleh orang ramai. So dekat media sosial banyak kita letakkan kontak number kita, aktiviti kita buat, boleh kontak dekat situ. So nanti ada link WhatsApp dekat situ, klik je terus dia link ke WhatsApp. Nanti staff kita akan hubungi, akan bertanya dan akan memberi penerangan yang lebih detail lah. Dan kalau nak lihat nak dapatkan maklumat secara general, bolehlah rujuk kepada website OUM di www.oum.edu.my. Okey, kata-kata akhir ni nak suruh orang daftar ni ramai-ramai ni. Wakil daripada Temeloh ni macam mana? Okey, daripada saya kita sebenarnya tidak boleh lari daripada menyambung, meningkatkan, mendapat ilmu. Carilah ilmu sampai ke yang lahak, patah dulu kan. Carilah ilmu. Dengan keadaan sekarang, dengan fasilitis yang ada, OUM ada di merata-merata, kaedah pembelajaran yang sangat fleksibel. So tiada alasan, tiada halangan untuk seseorang itu untuk sambung belajar. Walaupun tiada kelulusan akademik, boleh guna pengalaman untuk sambung belajar. Hanya ada di OUM saja. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Encik Fauzi bin Nikzin, pengarah Open University Malaysia OUM, Pusat Pelajaran Temeloh. Jadi kepada anda, kalau dulu nak belajar sampai ke negeri China, sekarang semua ujung jari je. Dah tak ada alasan dah ni. Jadi ini adalah satu tempat untuk anda melanjutkan perjalanan anda. Okey, apa pun terima kasih diucapkan kerana sudi untuk hadir pada hari ini. Jadi kita tinggalkan anda dengan lagu ini. Jadi terus dengar Pang FM.